Assalamualaikum, bersama saya Lieutenant Ismail Mahidin dan rakan penyampai saya Lieutenant Muda Siti Mastura Rami dalam Kapsul APM edisi 9 Februari 2022, rangkuman berita dan informasi APM sepanjang minggu. Kejadian ribut kencang telah menimpa penduduk sekitar Taman Tawas Bercam dan Taman Tasik Damai di Ipoh Barat pada 31 Januari yang lalu. Dalam kejadian pada jam 6.40 petang itu, penduduk di sekitar kawasan Ipoh telah dilanda ribut kencang yang mana telah memusnahkan sebahagian besar rumah penduduk yang rata-ratanya berbangsa Cina. Ekoran kejadian tersebut yang amat setia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Dr. Haji Nur Hafifi bin Ismail turun padang melawat kawasan yang ditimpa musibah tersebut bersama Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Ipoh. Kejadian tersebut menyebabkan sebanyak 216 ketua isi rumah ditempatkan di 2 buah PPS yang dibuka bagi menempatkan semua penduduk yang terjejas. Operasi mencari dan menyelamat orang hilang di Kampung Sega Tengah Seremban oleh Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA dan APM Daerah Seremban berjaya selepas 3 jam pencarian pada hari ketiga ia dimulakan. Dalam kejadian pada jam 9 pagi 5 Februari yang lalu, seorang wanita warga emas berusia 74 tahun didapati hilang setelah 3 hari tidak pulang ke rumah. Kehilangan tersebut dilaporkan oleh ahli keluarganya kepada pihak berkuasa. Lantaran itu, sepasukan anggota PASPA dan APM Daerah Seremban dikerahkan untuk membantu operasi mencari di sebuah ladang sawit. Selain APM, operasi ini turut diketuai unit K9 PDRM dan unit K9 Bomber Daerah Seremban. Latihan pemantapan Skim KP Seri 13 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah bermula pada 6 Februari yang lalu di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia ALPA. Seramai 24 orang pegawai pertahanan awam akan menjalani latihan pemantapan tersebut selama 3 bulan di Akademi Latihan Pertahanan Awam ALPA dan institusi latihan yang lain. Sepanjang latihan pemantapan ini, pegawai pelatih akan didedahkan kepada modul asas pertahanan awam, aktiviti kecerdasan, pembinaan personaliti diri, kepimpinan serta pengurusan dan pentadbiran. Latihan ini perlu bagi mentransformasikan pegawai pelatih dari saksiah awam kepada pasukan beruniform sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai yang berkepimpinan apabila tamat latihan kelab. Bagi mengeratkan kerjasama erat bersama Kerajaan Negeri Selangor khususnya dalam pengurusan bencana, pengurusan tertinggi APM mengambil inisiatif mengadakan kunjungan hormat ke Pejabat Menteri Besar Selangor pada 6 Februari yang lalu. Lawatan yang diwakili oleh Yang Amat Setia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Dr. Haji Nur Hafifi bin Haji Ismail bersama Penolong Pesuruhjaya Ghazali bin Abdul Rahman pengarah bahagian pengurusan angkatan itu seiring dengan hasrat agar pelan pengurangan risiko bencana disaster risk reduction dapat dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan negeri untuk mengurangkan impak kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda khususnya ketika bencana. Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya telah menyampaikan amanat pertama beliau secara bersemuka kepada seluruh warga APM setelah dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang baru sejak Disember 2021 yang lalu. Majlis amanat tersebut telah diadakan di Ibu Pejabat APM Sungai Merap dan dihadiri oleh pengarah-pengarah pertahanan awam negeri serta komandan institusi latihan, pegawai-pegawai kanan serta kaki tangan Ibu Pejabat. Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya dalam amanatnya berharap agar semua warga APM dapat mempertingkatkan kredibiliti, integriti serta profesionalisme agar semua warga APM dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien demi memastikan APM tetap teguh sebagai agensi barisan hadapan negara dalam bidang menyelamat serta pengurusan bencana yang unggul. Segmen Info APM kali ini kami kongsikan video tips yang perlu dilakukan apabila berdepan kebakaran. Saksikan. Kita nak share kalau bangunan terbakar, bagaimana kita nak selamatkan diri. Okey, first kena tahu kita ni di tingkat berapa. Okey, kalau di tingkat 1,
okey, kita boleh keluar melalui tingkap, lompat melalui tingkap. Okey, semasa lompat, semasa mendarat nanti pastikan kaki kita dibengkokkan supaya impact dia tak terlalu kuat. Okey, bila kaki bengkok, kemudian baru kita lari. Okey, kita tengok macam mana contohnya. Okey, okey, bengkokkan kaki, kemudian baru larikan diri. Okey, kita pergi ke bangunan 2 tingkat pula. Okey, kalau kita kat tingkat 2 pula, macam mana kita nak selamatkan diri? Okey, bayangkan satu tingkat tu lebih kurang 15 kaki tinggi dia. Okey, so kita manusia selalunya 5-6 kaki. Kalau kita naikkan tangan, genggam dekat tingkat nanti, so kita dah jadi 8 kaki. 5 kaki, 6 kaki, kemudian tangan tu jadi 2 kaki panjang. So dah jadi 8 kaki, kita tinggal lagi 7-8 kaki saja untuk nak cecah ke tanah tu. So dengan kita gunakan tangan untuk berpaut, kita dah kurangkan jarak kita nak ke lantai tu. Okay? Sama juga bila sentuh lantai, bila landing nanti kena bengkokkan kaki. Kita tunjukkan demo. Okay? Okay. Tangan dah berpaut pada tingkap, kemudian turun. Sama, bengkokkan kaki. Okey. Stop dulu. Okey, jika kita ada di bangunan tingkat 3, okey, macam mana kita nak selamatkan diri? Carilah apa-apa selimut, cadar dan sebagainya, ikat bersama-sama, kemudian kita ikat selimut tu pada perabot yang berat. Okey, kalau tak ada perabot yang berat, kita cari besi yang dah di skru okey, pada dinding. So di besi tu kuat, boleh pegang kita. Okey, tengok mana-mana tempat yang sesuai. Peti sejuk, sofa yang berat, katil yang berat, almari yang berat. Kita cari idea sendiri. Ataupun kalau ada tali yang sesuai, kita boleh buat stair knot. Okey, simpulan tangga. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, mula-mula masukkan dulu. Okey, kemudian pusing masuk di belakang. Buat banyak kali. Pusing masuk di belakang. Masuk lagi, pusing masuk. Lagi banyak, lagi senang kita nak turun nanti. Okey, pusing tak di belakang. Okey, buat sebanyak mungkin sebab kita nak ada bantuan semasa kita turun nanti. Okey, lebih mudah kita turun dengan cara ni lah. Okey, dah siap. Kemudian kita tarik keluar perlahan-lahan. Okey, 1, 2. Dah ikat siap dah. So, kita boleh gunakan knot-knot ni untuk bantu kita memperlahankan kita turun nanti. Okey? Okey, kita tengok. Turun dengan menggunakan tali. Okey. Sampai. Okey? Terima kasih kepada juru kamera Kepresan dan juga penyelamat kita Mr. Thor. Terima kasih kerana Peningkatan kes COVID-19 melibatkan varian Omicron di negara ini bukan satu konspirasi untuk menangguhkan perayaan Aidilfitri pada Mei depan. Sebaliknya, sedang dihadapi oleh kebanyakan negara. Gelombang Omicron bukan sahaja dihadapi di Malaysia tetapi turut menyaksikan peningkatan di negara-negara lain termasuk Eropah. Perkara tersebut disampaikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar ketika sidang media beliau pada hari Isnin yang lepas. Singapura juga telah melaporkan lebih 13,000 kes pada 4 Februari, 3 kali lebih ganda berbanding hari sebelumnya. Korea pun melaporkan 38,000 kes. Indonesia yang selama ini melaporkan berpuluh-puluhan kes sahaja, 33,000 kes. Australia 22,000, Jepun 102,000. Jadi gelombang Omicron ini bukanlah hanya berada di Malaysia saja, bukannya konspirasi daripada KJ untuk kita menafikan hari raya nanti, tetapi adalah sebenarnya sesuatu yang sudah kena pada semua negara. Sekian saja paparan Ceksa APM minggu ini. Sebagai penutup Ceksa kali ini, kami kongsikan video petikan ucapan Yang Amat Setia Ketua Putrajaya pada Majlis Amanat beliau. Terus patuhi SOP dan elakkan berada di kawasan sesak. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum. Dan Pertahanan Awam Malaysia berjaya mengharungi tahun 2021 dengan penuh komited dan dedikasi terhadap peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Sepanjang tahun 2021, kita dah diuji dengan pelbagai cabaran.
antaranya pandemik COVID-19, perubahan politik serta bencana alam.